Halo, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam channel YouTube aku, Hora Hore. So, nama aku Hora. Welcome to my YouTube channel. Kepada yang baru pertama kali sampai dekat channel YouTube aku, mohon je sebaik anda untuk klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Teruskan menonton sehingga ke akhir rancangan. So, sebenarnya untuk hari ini aku nak buat satu konten. Aku nak ulas satu barang dalam segmen asal ada benda kita boleh ulas. So, sebenarnya baru-baru ni aku baru terima satu shipment daripada company aku. Sebab actually sebenarnya ramai dah kawan-kawan aku yang dah dapat. Aku bekerja kat semiconductor, sebuah kilang. Dan start COVID hari itu ada benefits untuk dia punya employees. So dia orang akan provide certain equipment ataupun some amount of budget lah untuk kami bekerja dari rumah. So far at the moment aku just kerja hybrid, yang mana aku akan bekerja on site, and at a certain time aku akan bekerja off site. Sebab kita masih belum capai tahap untuk 100% bekerja secara on site. So mula-mula aku nak cerita lah, kilang aku ni, okay. So first thing first, aku nak cerita, aku ni dia bekerja kat sebuah kilang semiconductor. And then starting MCO 2020 hari tu, tahun lepas, company aku ada lancarkan program lah untuk ke semua pekerja-pekerja dia untuk memenuhi kehendak MITI. Sebab kita tak boleh operate secara 100%. Aku cuma ambil part of the budget lah, yang mana aku beli several things untuk aku enable aku punya work from home punya workstation. And then actually at the same time company aku ada provide program untuk menyediakan kerusi ergonomi untuk semua yang layak lah. Tapi aku tak ambil program tu. So suddenly MCO keep on off macam tu. Diorang lanjutkan lah program ni. So aku pun lepas dapat feedback daripada few aku punya colleague, aku plan untuk claim sajalah kerusi tu. Nak tengok macam mana. Sebab time tu aku fikir kerusi kat rumah ni pun dah banyak. End up aku pun dah beli kerusi Tesoro ni. So last aku cakap why not lah kan. Sebab aku tengok kerusi tu pun agak bagus. Then aku pun start claim 2 bulan lepas. Then aku baru receive kerusi tu dalam hari Selasa hari tu. Masa aku receive tu sebab mula-mula aku dapat notification dia sepatutnya hantar hari Isnin. Tapi end up macam mana last kerusi tu postpone hari Selasa. Dan aku kebetulan memang berada di tempat kerja. So aku minta wife aku lah tolong receive kerusi tu. End up kerusi tu actually dia agak besar tau. Sebab dia kalau macam compare dengan, aku pernah buat nyakotak aku punya Tesoro dulu. Kau boleh refer kat bawah, aku akan letak. Masa aku nak unpack Tesoro tu, aku kena assemble, aku kena pasang sendiri semua kerusi Tesoro tu. Tapi yang ni dia datang in one whole piece. So bayanglah kerusi tu besar mana kan. Besar, memang kotak dia besar gila. Pintu aku pun tak buat. Dan aku pun malas nak buka sliding aku. Enak diorang just tinggal je lah kat pos tu. Balik kerja tu baru aku terpaksa membuat prosesnya kotak untuk masukkan kerusi tu dalam rumah aku. At the same time aku kena fill up certain form, some checklist lah. Sebab since dia tak nyakotak untuk aku, so aku kena make sure kerusi tu berfungsi secara baik. Okay. So sebenarnya untuk konten kali ni aku nak ulas pasal kerusi Edco yang company aku ni provide lah. Ia adalah model steel case Ting. Okay. Dia sebuah kerusi ergonomik yang agak premium, yang dibuat oleh brand Steelcase. So
apa yang aku boleh dapati setelah aku guna pakai untuk 3-4 hari, aku found out dia mempunyai beberapa material. Dia claim dekat situ, aku go through dia punya website, dia diperbuat daripada 28% about that lah, dia punya recycle item. And then tendency dia untuk di recycle balik tu around 70%, aku tak silap lah macam tu. So that masa dia orang build kursi ni pun aku agak kagum dengan filosofi dia orang lah. Dia orang buat kursi ni dia dah fikir jauh. So just in case kerusi ni mungkin tak diguna pakai, some of the parts may able to be recycled. So kita takkan ada bahan-bahan terbuang yang terlalu banyak lah. Cukuplah dengan dunia kita yang sudah cukup tercemar kan. Tu agak kagum dengan polisi staircase. Sejauh mana dia orang nak execute dia punya polisi tu, itu belakang kira. At least dia ada purpose untuk build up kursi ni. So yang aku boleh consider dia punya material dia, material dia dekat dia punya tempat duduk tu, dia menggunakan fabric yang aku dapat ni warna hitam sebab dia nak standardize semua employee dapat color yang sama. And then dia punya backrest dia tu dia pakai mesh and dia support with some mesh jaring lah. So yang tu purpose dia untuk ventilation, just in case. Kalau macam selalu macam kursi-kursi gaming macam ni kan, dia just rubber. Macam aku ni ada perforated lah, dia ada jaring, dia bukan jaring, dia ada lubang-lubang untuk ventilation. Ada setengah kursi dia tak ada, tapi yang ni dia terus back through. Cuma kalau korang pakai baju yang nipis ke, atau yalah work from home kan, kadang-kadang korang boleh pakai spender je kan masa kerja, kemungkinan lah belakang tu kau akan rasa lah mesh tu ketidakselesaan itu je. Lain-lain aku rasa okey je lah kalau kau pakai baju memang kursi tu selesa. Sebab kursi tu memang dibina untuk pejabat, dia tak expect korang nak akan pakai benda tu tanpa memakai sebarang pakaian kan. So dekat mesh tu, selain daripada mesh tu, dia ada some aku tak tahu sama ada ABS ataupun rubber. Sebab nak kata rubber pun dia a bit stiff lah dia, tapi dia akan mengikut bentuk badan, curve badan kita lah. So untuk armrest pula, dia menggunakan 4D, tak silap aku 4D. Sebab nak consider the as a 5D aku pun tak boleh cakap, sebab dia ada features untuk angkat, untuk lift dengan drop, and then dia boleh ke depan dan ke belakang, and then dia boleh pivot dia punya armrest tu, and then dia ada sedikit, kita ada features untuk tolak dia ke depan sambil kita pivotkan dia. Cuma dari in terms of material yang digunakan pada armrest tu, aku tengok kalau nak compare dengan Tesoro aku ni, dia sedikit keras lah, stiff sikit daripada yang aku punya Tesoro ni lah. So then for the apa cakap, dia panggil tempat duduk dia tu, yang dia buat daripada fabric tu, dia ada features untuk kita apa dia cakap, kita boleh tolak ke depan dan ke belakang. Dia punya depth dia tu lah, dia punya depth tu kita ada features. So kalau siapa-siapa yang kecil mungkin boleh menggunakan tolak terus ke belakang. So sebab dia akan gap several inch dan meninggalkan ruang sedikit di bahagian punggung tu. So yang aku nampak kat situ, macam aku terpaksa tolak ke depan untuk memberi lebih support pada bahagian pangkal peha lah. Yang tu adalah satu features yang agak menarik yang tak ada pada Tesoro ni. And then apa lagi yang aku boleh, dia punya gas lift. So untuk gas lift dia ni, dia menggunakan Class 4 industrial punya. Dia dibuat daripada Samhorsang kot, nama company yang daripada Korea. Satu company yang buat memang gas lift sahaja. Gas lift ni dia Class 4, dia banding declare. So gas lift dia 4550 DIN. Kalau ikut Class 4 tu, industrial standard dia sama dengan Tesoro yang aku ada sekarang ni lah. Untuk dia punya wheelbase dia tu dia dibuat daripada ABS kalau tak silap aku, sebab dia bukan steel. Walaupun dia buat daripada ABS, kualiti dia nampak kukuh, dan wheel dia tu lebih mudah untuk dikendalikan dari segi nak maneuver on point A to point B. Compare dengan Tesoro ni, dia sedikit berat
So kalau untuk permukaan jubin ataupun lantai kayu hardwood ke apa, kita takkan ada masalah. Cuma problem dia kalau kita letak atas kapet tu, kesukaran untuk bergerak tu Tesoro ni jauh lebih sukar berbanding dengan steel case ni lah. Satu features lain kalau macam Tesoro ni, dia ada bagi lambar support dengan neck pillow kan. Okey, kerusi tu dia tak ada neck support sebab dia tak ada headrest. Tapi aku ada Google, headrest tu boleh dibeli secara berasingan. So aku tak tahu berapa cost dia sebab ada certain department yang dapat claim headrest tu. So itu adalah approval daripada department masing-masing. Tapi macam aku tak ada, so mungkin aku kena cari headrest kalau aku memerlukan. Sebab memang aku perasan dalam several days yang aku kerja ni, aku rasa ada sedikit lenguh lah di bahagian tengkuk disebabkan kerusi ni tidak disertakan sekali dengan headrest. Mungkin kalau ada headrest, ianya akan lebih baik. And then dia punya lambar support dia tu, kalau compare dengan Tesoro ni, dia bagi bantal yang boleh di adjust naik turun kan. Sama macam kebanyakan kerusi gaming yang lain, cuma yang ni dia bagi satu steel bar. Dia tak boleh kita tak boleh nak adjust dia punya tension tu. Dia hanya boleh di adjust kedudukan lambar support tu dari atas dan ke bawah. So far aku pakai, aku tak ada masalah dengan lambar support yang disertakan. And then satu lagi, seperti kursi Tesoro ni juga, dia mempunyai function untuk lift kursi ni ke atas dan ke bawah. So sebab kalau compare dengan kita pakai kerusi ni dekat tempat kerja, normally kita akan pakai footrest, ataupun kadang-kadang even tak pakai footrest pun aku agak selesa sebab aku pakai kasut kan. Tapi disebabkan meja yang aku beli ni adalah standard meja, dia tak macam meja dekat tempat aku kerja yang mana sedikit lebih rendah. So aku kena lift sikit kursi tu, tapi aku ada beli footrest untuk support that kind of posture. Selain daripada itu, kita ada rocking chair punya features yang mana kerusi ni dia ada lebih kurang 3 tahap untuk melakukan fungsi rocking tu, yang mana kalau kerusi ni kita hanya ada satu tahap, kita release lock dan dia boleh rocking. Kita boleh rocking macam ni kan. Tapi kerusi tu dia tak ada, kita ada satu tension yang kita akan lebih berat, kurang berat. Mungkin aku nampak rocking features tu dibuat macam tu untuk orang berat badan yang berbeza lah. Sebab macam aku selesa terus release kan bila perlu untuk aku relax sedikit, and then aku terus lock. Aku tak pakai lagi dua features rocking tu. Kalau macam kerusi ni, aku just tolak recline lah berapa darjah yang aku akan cuba untuk berada dalam posture yang relax. So aku rasa itu saja ulas untuk konten kali ini. Aku nak ucapkan terima kasih kepada company aku kerana sudi untuk melancarkan program ni untuk menggalakkan pekerja-pekerja ini bekerja dengan lebih efisien walaupun bekerja di rumah. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.